Dia dah on ke? Boleh mula dah? Boleh. Dah recording. Boleh, silakan Ustazah. Jadi begitu. Tes dengar ke? Dengar. Nak beli buah tu. Iza, Fazila, Asna Talib. Tak ada gambar, feeling aja. Norehan. Dengar tak? Ya, okey. Dia echo. Okey, dengar tak? Fat? Dengar Ustazah, dengar. Ustazah tak dengar kita lagi mungkin. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan seperti biasa ya, zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jauh, jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala diri. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran
serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar senantiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafidh, Ya Muhaimin, Ya Hafidh, Ya Muhaimin, Ya Hafidh, Ya Muhaimin, Ya Hafidh, Ya Muhaimin, Ya Hafidh, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Sekali ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Wahai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, yang Maha Esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha Hidup, yang Maha Menghidupkan, yang Maha Berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampuni segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. ووسق اللهم مرابطتها وألمدها وهدها سبلا واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami, ya Allah. Restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana ya Allah, walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhil syirk wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya manzilal kitab wa ya wajri as-sahab wa ya hazimal ahzab. Ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin mukminat muslimin muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami di atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, bubarkan pendirian mereka. Leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab dan gerakkan awan, yang tewaskan tentera akhlak. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka ya Allah dan kemenangan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, rancangan program kita seterusnya ialah di mana yang dikehendaki oleh Cik Mun kita dan sebagian kawan-kawan. Itu kita ulang kaji. Boleh ulang kaji semula. Ulang kaji semula daripada surah Wadduha. Surah Wadduha, lepas tu surah Alam Nashrah, Al-Qasam, lepas tu adalah surah At-Tin wa Zaitun. Sebelum kita pergi kepada surah seterusnya, iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu adalah surah Al-Qadr yang kita kena mengenal dengan kita akan datang ni, iaitu mengenai Lailatul Qadar yang akan berlaku di dalam bulan puasa. Okay, syukur alhamdulillah. Benda-benda adalah setengahnya ada kena jumpa nas hari ini. Adalah separuh daripada benda-benda dan apa ni, saya harap daripada pihak sana rakan-rakan Mopo ramai juga kan. Jadi ya, tujuan kita hari ini di mana yang sedia maklum itulah disebutkan oleh Cik Mun pada kita punya kelas yang lalu. Kelas yang lalu mana kita nak buat sikit ulang kaji mengenai surah-surah, 3 surah ni yang kita dah adalah sama-sama tafsirkan, sama-sama kita memahaminya dan mungkin sama-sama kita telah menghayatinya dengan baca, faham dan amalkan seperti mana apa yang kita dapati dalam TV itu apa dia? Lupa apa dah? Al-Quran Time. Al-Quran Time. Baca amal. Okay. Baca, faham, amal. Okey. Saya nak tanya ke macam mana ni? Kalau saya tanya, saya nak pastikan jawablah betul-betul. Jangan ambil sekerat. Seolah-olah macam duduk tengah aja jawapan dia. Ataupun ambil ujung. Daripada awal lah. Daripada awal. Mana kita faham
satu persatu lah, insya-Allah. Itu yang kita kehendaki. Contohnya ataupun soalan tu lah. Saya mohon maaf lah sebab kemungkinan saya pun dalam keadaan tergesa-gesa. Nak tanya ni nak kena sedia juga soalan, kan? Cikgu lah katakan, nak kena sedia juga lah soalan. Dan kena ingat juga apa yang telah disampaikan kepada murid-murid, kan? Cikgu kena ingat juga apa yang dah disampaikan kepada murid dia. Jadi sekarang kita pergi kepada surah Al-Duhan, surah Al-Duhan. Pertama-tama ya, nak tanya, apa makna duha? Pagi, subuh kan orang kata pagi. Kan? Pembalaan siang. Wadduha. Surah ini nama surah Wadduha. Sebab apakah Allah turunkan surah ini pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab setengah-setengah surah memang ada pun setengah-setengah ayat memang ada sebab diturunkan. Jadi surah ini keseluruhannya apa sebab diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia jawapan? Ya. Pasal Bunda Khadijah sini menjawab sebab Rasulullah tengah sedih satu. Sedih bukan ada sebab, kan? Sebabnya ditindas. Sebab tak turunnya wahyu kepada Nabi. Sebab Wahyu tak turun. itu yang sebab yang tadi itu sebab umum. Ini sebab yang khusus, iaitu sebab lama tak turun Wahyu lama. Biara tak turun wahyu lama. Sebab lama tak turun wahyu. Selepas turun wahyu yang mana? Ayat 1 sampai 3 kan Ustazah? Ya. Ayat 1 sampai ke 3 itulah kan ada kisah diri diriwayatkan oleh Said bin Mashhur, kan, mengatakan bahawasanya Jibril terlambat turun kepada Nabi untuk bawa wahyu tu. Sebab kaum-kaum musyrikin mengatakan yang Muhammad telah ditinggalkanlah. Oleh kerana untuk membuktikan yang Allah tidak meninggalkan Nabi, jadi turunlah ayat yang ini, Wadduha, ayat 1 sampai 3. Betul tak Ustazah? Itu salah satu juga. Sebab lama tidak turun wahyu. Selepas turun wahyu yang pertama itu lama tak turun. Nabi dah susah hati. Tempoh tak turun wahyu itu ada dikatakan dalam tempoh 14 hari hingga 40 hari. Ada yang mengatakan begitu, kan? Yang tak turun itulah. Sebab tak turun tu. Sebab tak turun tu kita nak tahu juga, kan? Betul Ustazah? Sebab tak turun tu mungkin kerana ceritanya apa? Nanti saya nak tahu, nak susun balik. Kerana anjing dalam rumah tu. Kerana anjing ada di dalam rumah itu. Anak anjing mati. Dan malaikat tak datang pasal ada anjing dalam rumah tu, dan mereka pun tak berapa dalam keadaan bersih
dalam keadaan bersih, kuku-kuku jari-jari mereka kotor. Lagi apa yang saya ingat? Nabi ini insya-Allah Nabi tak kata. Dengan perkataan Nabi tak menjawab Ya. insya-Allah tu. InsyaAllah. Kenapa Nabi tak sebut insya-Allah tu? Mesti ada soalan kan? Soalan ni apa? Soalan tu. Yahudi Apa nak cerita Yahudi tentang bertanya ke Rasulullah tentang Ruh dan Zulkarnain. Macam mana? Bapa dengar? Bunda dengar tak benda? Yahudi bertanyakan Rasulullah tentang Ruh dan Zulkarnain. Zulkarnain. Rasulullah jawab dia tidak menjawab insya-Allah. Dia tak bagi tempo kan? Dia tak bagi tempo. Dia tak sebut insya-Allah. Itu di antara sebab-sebab umumnya. Sebab yang khususnya iaitulah ada beberapa pendapat ulama di sini. Pertama, Anjing dalam rumah, kalau ada anjing malaikat tak. pertama sebab kita pergi kepada sebab turun suratul Duha ni. Sebab Ummu Jamil, tahu tak siapa Ummu Jamil? Jamil Isteri isteri Abu Lahab. Abu Lahab. Isteri kepada Abu Lahab. yang dia ni dan suaminya Abu Lahab ni memusuhi, sangat-sangat memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummi Jamil ni tahu ada wahyu turun kepada Nabi dan wahyu telah terlambat pula turun kepada Nabi. Dia tahu. Jadi dia ni ambil kesempatan lah mengejek Nabi ni. Ejek Nabi ni. Dia kata, kawan kamu dah meninggalkan kamu dan memboikot kamu. Kawan kamu tu maknanya Jibril lah yang menurunkan wahyu. Yang dengan perantaraan Jibril lah turunnya wahyu. Di Ummu Jamil ni ejek-ejek lah. Mengejek dengan sinisnya kepada Rasulullah. Dia kawan kamu tinggalkan kamu dah pada muka. Dan kawan kamu dah boikot kamu dah. Itu Ummu Jamil. Maka turunlah suratul Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi itu di antaranya. Yang kedua yang tadi disebutkan Jibril lewat membawa wahyu. Yang seterusnya. Jadi orang kafir ni tunggunya nak ambil kesempatan. Terus menuduh bahawa Muhammad ini telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad ini telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sebab itu bila surah Wadduha ni diturunkan, Allah sebut lagi perkataan, sebut semula perkataan yang disebutkan oleh orang kafir itu. Wadda'aka rabbuka. Wadda'a itu makna Tuhan Muhammad ni dah tinggalkan Muhammad. Selain daripada itu, orang-orang musyrikin lah mengejek-ngejek Rasulullah seperti mana yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Itulah dia sebab turun surah Wadduha. Kemudian kita dah belajar juga dulu tentang surah Wadduha ini. Itulah surah ini telah Allah mulakan dengan laras bahasa sumpah. Laras bahasa sumpah. Jadi di sini nak tahu, nak kenal pasti. Nak kenal pasti, sebagaimana saya sebut selalu, laras bahasa sumpah ni mesti ada 3 perkara di dalam laras bahasa sumpah ni. Mesti ada 3 perkara ini. Apa dia? Sebab kita akan jumpa lagi, akan datang dalam ayat Al-Quran banyak lagi. Kita boleh kenal daripada kita belajar daripada surah Wadduha ni, kita boleh kenal laras bahasa sumpah dengan yang ada 3 tu. 3. Wow. Apa dia? Wow. Mau sambil lah kalau huruf sumpah. Yakni huruf sumpah. Huruf sumpah. Allah bersumpah Huruf sumpah. kepada sumpah di sini ialah wow. Wow.
Wadduha. Wal-laili. Waw itu huruf sumpah. Kedua, Perkataan sumpah. perkataan yang digunakan untuk Demi. dipanggil muqsam bih. Buksam bih. Sumpahkan dengan perkataan itu. Dengan Allah sumpahkan dengan perkataan itu. Apa perkataan yang Allah guna untuk sumpah di dalam ayat ini? Wah. Wow. Wow. Itu huruf sumpah kan? Perkataan yang Allah sumpahkan. Sumpahan Allah adalah pada perkataan ad-duha saja. Lain. Yang Muqsam bih dia perkataan yang Allah guna. Macam wallahi, apa dia guna Allah guna perkataan apa? Allah. Waw itu huruf sumpah, Allah itu muqsam bih, itu perkataan yang Duha. digunakan. waktu. Di sini dalam ayat ni apa? Duha. Walduha. Duha. Duha dan lain. Al-lail. Lail. Duha wal-lail. Ini perkataan Lain. demi waktu duha. Duha. Dan demi malam. Malam itu maksudnya muqsam bihi. Itu perkataan yang ataupun objek yang digunakan untuk sumpah. Dua. Ketiga. Jawab sumpah. Ketiga. Mana dia jawab sumpah? Jawabul qasam. Jawabul qasam. Jawab berkasam. Ma wa'adaka. Itulah ayat yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini Allah gunakan uslub sumpah ini, laras bahasa sumpah untuk nak menguatkan ini. Ini jawab sumpah ni untuk nak menguatkan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak tinggalkan. Tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Mawadda'a, tidak, Allah tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan Allah tidak sekali-kali benci kepada qala. Qala itu makna benci. Nah, dijawab baliklah apa perkataan yang orang caci celah dia tu, Allah ambil perkataan yang sama, jawab balik. Allah tak meninggalkan kamu, seperti mana dijawab dan disebut oleh Ummu Jamin. Kawanmu dah tinggalkan kamu. Kawanmu yang membawa wahyu dari Allah dah tinggalkan kamu, boikot kamu dah. Allah ambil perkataan tu balik. Ma wadda. Macam surah Tabbat Syada tu. Mana? Tabba tu disebutkan oleh siapa? Abu Jahal kan, kalau tak salah. Yang mengatakan tabban laka ya Muhammad. Kamu kumpulkan kami dengan sebab ini saja ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Allah ambil balik perkataan tu, Allah jawab di dalam di dalam surah yang diturunkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nasalah Abu Lahab. Binasalah kedatangan Abu Lahab itu. Binasalah Abu Lahab itu. Macam itulah juga di sini ya. Kemudian habisnya tentang sebab turun surah Ad-Duha, dan kedua Allah gunakan laras bahasa sumpah yang mempunyai 3 rukun ya, turun 3 rukun laras bahasa sumpah, iaitu huruf sumpah itu waw. Hurufnya waw aja di sini. Yang kedua, ini perkataan atau objek yang digunakan untuk sumpah, itu ad-duha dan al-lail. Dan ketiga ayat yang menunjukkan kepada jawab sumpah, jawabul qasam. Jawab. Soalan seterusnya, macam Ustaz tu lah. Soalan seterusnya. Dikatakan bahawa surah Ad-Duha ini mempunyai kisah pribadi Rasulullah. Kita dalam penjelasan kita dulu dikatakan bahawa surah Ad-Duha ini mempunyai kisah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah yang dimaksudkan dengan kisah pribadi Rasulullah? Di mana? Apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan kisah pribadi Rasulullah SAW sebelum dia dilantik menjadi Rasul? Kat mana kita dapat faham ada tentang kisah pribadi Rasulullah SAW sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul? Wadduha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Ayat 6 sampai wal-akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Keseluruhan tu dekat mana yang kita boleh Ayat 6 sampai 8 Ustazah. ya? Ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Sampai 8 sifat-sifat Rasulullah. Okey, cuba terangkan. Cuba Okey, terangkan di mana perkataan ayat yang ini- kita boleh faham tentang itulah dia yang menunjukkan kisah pribadi Rasulullah sebelum Ayat Rasulullah ayat dilantik 6. menjadi Rasul. Ayat 6, alam yajid kayatiman fa'awa menunjukkan Rasulullah anak yatim. Ya. Okey. betul. Ayat 7, wa wajadaka dhalam fahada, dia bingung Allah bagi petunjuk. Yang keduanya, bila Rasulullah masa ketika itu tengah terkapai-kapai di mana wahyu dia tak dapat tu kan, dia bingung jadi Allah bagi dia petunjuk. Wa wajadaka ilam fa'aghna, dia susah lalu dia Allah mencukupkan dan dia mendapati nak Rasul orang yang miskin, jadi Allah mencukupkan dia. Itu dia. Lepas itu 6 sampai 8 3. Yang ke-9 yang ke-9 rasa saya itu memang dia nak bagi apa, jangan kita buat apa, Rasul jangan ambil sewenang-wenang dia ke atas anak-anak yatim. Kalau yang ayat selepas itulah, ada 3 yang sifat-sifat Rasulullah. Tiga kisah pribadi Rasulullah yang kita boleh faham daripada surah Ad-Duha ini, iaitu daripada ayat 6 sampai ayat 8. Yang saya dulu dengan tegas-tegas maka pegang 3 perkataan ini, benda-benda dan semua yang mendengar itu pegang 3 perkataan ini. Yatiman, ailan, lagi satu, dhallan, ailan, 3. Yatiman, dhallan, ailan. Itulah kisah pribadi Rasulullah sebelum dia dilantik menjadi Rasul. Pertama, dia adalah anak yatim. Kita sudah huraikan yatimnya macam mana. Kedua, dia adalah seorang yang kehilangan arah, dhallan, bukan sesat. Mana kita kata dia kehilangan arah. Tak ada panduan, nak pandu dengan apa ni, Quran pun apa ni, Quran pun tak turun lagi, apa syariat apa pun tak ada lagi ni, macam mana ni. Dia kehilangan arah. Dhallan. Malah makna asal dhallan tu sesat. Tapi di sini kita nak maknakan Rasulullah sesat pula. Mana dia pada ketika itu kehilangan arah. Kehilangan, tak ada panduan. Kemudian yang ketiga ialah dia adalah serba kekurangan, miskin, serba kekurangan. Itu adalah kisah pribadi Rasulullah kita maksudkan.
Okey. Apa tak ada suara? Gangguan kot. Tadi pun ada gangguan kan? Ada suara ke? Tak ada. Dia Tu macam dia mute. Macam Ada Darul Insyirah mute. Saya cuba unmute kan. Cuba kan unmute mana Ustazah. Ni dah dari kali ni. Kalau kita tinggal 2 bulan lagi selepas hari raya balik Ustazah ulang ni pasti mau ingat ni. Pertama ingat aja surah Wadduha. Allah bersumpah dengan 3 benda tu kan. Demi waktu duha dan demi waktu malam tu kan. Ingat ni. Rekod dia orang lah sekejap. Hilang. Tadi pun 1 week sekali hilang. Saya pun keluar masuk balik. Faiz ada ke macam tu? Tak, dia punya banyak interference sekarang kat sana. Mana kau dalam ni kalau recording pun tak lekat juga Mungkin lekat. Kalau boleh bonda-bonda tak perlu buka dia orang punya mikrofon kan sebab Dia tak buka kot. Tak, masalah ni Darul Insyirah mute. Macam mana kita nak panggil Syafiqah ya. No Syafiqah. DI. Agaknya Ustazah go on dengan dia orang. Dia ingat kita dengar semua tu. Dia, Dia tak kan? nampak. Ya. Dia continue je tu. Dia continue. Ustazah agak suruh tengah dengar. Kita ada 31 orang ni lebih. Tak kira tanya kita tak jawab. Kakak pun dia perasan. Kapah cakap dia tak dengar tadi kapah. Assalamualaikum Syafiqah. Kapah cakap tadi dia tak Tadi dengar. dia dengar. Datin cuba dengar, call Ida. Tadi Ida yang on tadi. Ida Aslida. Yang on kan? Aslida. Ida. Datin Izan bukan di sana ke? Saya di rumah, saya dalam kuarantin. Oh, Darul Insyirah dia punya mikrofon tu nampak tak? Tutup. Tapi tadi Datin dekat rumah. Dengar tak? Datin Azian. Dengar. Saya kat rumah. Saya dalam Dengar kuarantin. tak? Kalau di rumah dengar tak dengar? Saya Faizah rumah dengar. Ustazah punya simbol mikrofon tu. Simbol mikrofon Ustazah cross. Sekejap tengok. Kamu Datin Azian kata dia dengar. Saya dengar. Saya kat rumah dengar. Kita je yang tak dengar ni. Tapi kalau Ustazah saya tak dengar. Tapi tak, kita semua tak dengar Ustazah. Tapi kalau you tengok gambar Ustazah kat situ, Darul Insyirah, mikrofon dia kan palang tu kan. Tak buka. Ustazah buat macam kelas biasa je tu kat sana. Nabil lagi kat Kak Mun, siapa ada kat sana Insyirah? Betul, Ustazah dengar lah suara kita kan? Tak dengar lah. Ustazah going on. Betul. Kalau dia Kita tu Ustazah tunjuk. Kita tunjuk gambar untuk Ustazah. Ustazah tak tengok, nak tunjuk telinga. dia tengok pelajar-pelajar dia je. Sana. Tak dengar. Dia anak Tak murid. dengar. Dia tengok benda-benda je. Siapa kat Insyirah boleh connect balik? Ada siapa kat Insyirah? Itulah konten tak dapat. Datin Azian boleh dengar macam mana ya? Sedangkan dia dekat rumah dia. Tak, dia tak dengar. Datin Azian kata dia boleh dengar. Tak tak dengar dengar, Ustazah, Datin. dia dengar kita je. Oh, okey. Tak dengar Dia Ustazah tak dengar juga. Ustazah juga. Kamu call ya. Kamu call. Oh tak ni kau Ustazah lah Fat. Ustazah tak angkat lah kan kalau call. Hari tu Angkat. Kalau call dia angkat. ya ke hari tu saya call tak. Oh. Masa tengah tu. Yeah. I engage on the other line. I engage on the Tu Ustazah tengok tu. Assalamualaikum Ustazah. Kami tak dengar Ustazah. Rasanya tertutup tu. Dia punya volume apa tu voice tu tertutup. Mikrofon dekat PC, dekat laptop. Tutup. Betul, tertutup.
Siapa ada kat sana Ustazah minta tolong? Okey. Ustazah buka phone ke? Okey. Hello Ida. Saya nampak mikrofon dekat laptop tu off. Okey, dengar ke? Okey, dah buka. Alhamdulillah. Thank you. Okey, Dengar dah. Okey. tertekan ke? Mungkin. Thank you. Tadi dengar suara atas tu. Kan? Okey, dengar dah. Suara gangguan. Rugi banyak ah. Tengah ada surat kot apa. Mungkin. Tadi. Oh ya ke? Rasa tak ada orang buka ke? Okey, Okey. boleh sambung. Okey, dah boleh boleh dengar dengar. tak? Boleh dengar. Cantik. Dah. Okey. Tadi Ustazah cakap apa kita pun tak dengar. Okey, tadi kita kata maksud dengan kisah peribadi Rasulullah yang dapat kita petik daripada surah Wadduha ini ialah pada perkataan yatiman dhallan ailan. Yatiman, seorang yatim. Dhallan, seorang yang hilang arah. Ailan, seorang yang serba kekurangan, miskin, susah. Itu kita kata kita kata kisah peribadinya Rasulullah yang boleh kita dapat petik daripada. Kemudian saya tanya perkataan selepas daripada yatiman itu fa'awa, selepas daripada dhallan fahada, lepas daripada ailan, apa yang kita boleh faham daripada perkataan-perkataan itu? Kita tahulah makna dia kan. Jadi fa'awa makna diberi perlindungan, kemudian dhallan diberi petunjuk, ailan dia di kekurangan kan mana diberikan nikmat yang mencukupi, dikayakan. Apa kita boleh faham daripada perkataan yang datang selepas daripada perkataan yang Selepas tadi menerangkan kegembiraan bagi Nabi. Maknanya menerangkan tentang nikmat lah. Inilah nikmat yang Allah beri pada Nabi. Allah beri pada Nabi. Nikmat dia apa? Ada orang pelihara dia, ada orang ambil peduli pada dia, iaitu bapa saudara dia bila dia yatim tu. Dhallan, dia dalam keadaan Allah Ta'ala berhidayah. Ada lepas tu Allah bagi bagi syariat. Selepas itu fahada, Allah bagi syariat pada dia. Dan ailan, yang serba tak cukup, maka Allah kayakan dia, Allah beri nikmat yang cukup dengan dia menjalankan perniagaan Sayyidatina Khadijah dan dia berkahwin pula lepas itu dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi itu yang kita maksudkan kisah peribadi Rasulullah, dan selepas itu diikuti dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Okey, itu soalan yang kedua. Soalan seterusnya. Macam Cikgu. Soalan seterusnya nombor 3 ya. Dalam satu ayat dalam surah Wadduha ni ada Allah beri berita gembira kepada Rasulullah. Sebutkan ayat tu, ayat yang Allah beri berita gembira kepada Rasulullah tu. Ayat tu mana dia? Ayat 5 Ustazah. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Allah berjanji Alimah. membagi membagi kekuatan kepada Nabi kan Datuk. Dia ada bagi macam kurniaan dia. Dia bagi
Dia bagi apa nama pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia bagi kolam apa ni Al-Kautsar tu. Al-Kautsar. Dan 1000 apa ni istana daripada mutiara putih di dalam syurga, dan untuk ahli keluarga je ahli bait yang tak dimasukkan dalam neraka lah, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kurniaan yang Allah Taala beri kepada nabi kita. Ya. Okey. Dia beri syafaat. Ayatnya ialah ayat walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayatnya itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu. Lalu kamu akan merasa redha dan puas hati. Jadi di sini dimaksudkan adalah Allah akan memberikan nikmat yang besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Itu berita gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat. Kita lihat apakah kurniaan nikmat yang besar pada Rasulullah di dunia ini lagi. Masa di dunia ini lagi Allah dah bagi dah nikmat tu. Bagi apa dia? Itulah mengenai kerasulan perkembangan dan penerimaan agama Islam di kalangan umat, kan? Kalau kita tengok contoh dalam surah apa? Surah apa surah yang kata orang masuk dalam agama Islam ni afwaja. Izajat kan? Izajat. Allah akan beri kemenangan, kan? Beri kemenangan yang besar di dunia ini. Idza nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi nikmat dikurniakan oleh Allah di dunia lagi, iaitulah mengenai perkembangan dan penerimaan terhadap agama Islam dari kalangan umat kepada ketika itu. Itu nikmat di dunia. Kita lihatlah macam kita lihat apa ni penerimaan umat. Kita lihat lepas satu negeri dibuka, kan? Kemudian nikmat di akhirat pula, macam Datuk kata tadi lah, nikmat di akhirat ialah ganjaran pahala, telaga Kautsar, pemberian syafaat. Yang semalam kita ada bincang tentang syafaat yang syafaat besar al-syafaatul uzma yang Allah berikan kepada Nabi kita, tidak kepada Nabi-Nabi lain. Pemberian syafaat untuk umatmu, untuk umat Nabi Muhammad, yang mana dengan semua itu Nabi akan redha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi akan redha, suka dengan semua nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada. Kemudian terpos ke? Tak dengar balik ke? Tak bergerak, Ustazah, tak bergerak. Alah. Sayang.
Banyak time habis macam ni. Kan? Lain tak? Saya tak dengar. Lain Jadi putus. sekali lagi ya. Lain Sekali lagi. Itulah pesanan pertama. Anak yatim jangan diherdik. Ammal yatima fala taqhar. Pesanan pertama. Pesanan kedua. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta tu jangan ditengking. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hendaklah bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bersyukur dengan nikmat Allah. Itu 3 pesanan pertama dalam surah Al-Duha. Okey, saya nak tanya tentang perkataan as-sa'ila fala tanhar. Apa maksud dia? Masaila fala tanhar. Apa maksud dia? Jangan kita mengherdik orang yang meminta pada kita. Jangan abaikan, jangan abaikan lah. Jangan mengherdik. Satu je makna dia. Jangan abaikan. Sekiranya Jangan orang nak menanyakan atau untuk dia tak tahu tentang ilmu, kita nak minta pada Nabi Muhammad terangkan, jangan tinggalkan, jangan abaikan lah. Ada dua lah. Dua makna di sini. Sa'il itu yang memang meminta betul, yang dia susah minta. Dan yang kedua adalah orang yang meminta untuk menjelaskan tentang sesuatu di dalam agama. Maka kita jangan abaikan. Ya? Itulah di antara apa yang kita dapat petik daripada surah Wadduha. Sambung pula. Asyam. Kita pergi kepada surah Asyam. Yang mana surah ini seolah-olah dianggap seperti juga seolah macam satu surah dengan Wadduha. Tapi sebenarnya dia 2 surah lah. Tapi seolah-olahnya sebab dalam ini juga menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi. Kita pergi kepada alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Yang makna dia, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Lapang dada. Apa yang dimaksudkan di sini lapang dada ni? Dia ada dua makna tu Ustazah. Ada 2 makna kan? Ya. Pertama literally lah. Secara literally buka dada dia. Pertama melapangkan dada. Allah lapangkan dada dia dengan hikmah dan dengan iman. Allah lapangkan dada Nabi kita ini dengan hikmah dan iman. Allah bersihkan dia daripada dosa dan noda. Allah angkat dia, kedudukan dia serta status dia di dunia dan di akhirat. Itu makna nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Itu yang satu lagi adalah memang buka betul lah. Memang betul. Lapangkan betul dada, buka dada tu. Dia dengan dilakukan pembedahan iaitulah semasa dia berumur 10 tahun dan semasa dia sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Memang buka dada betul lah.
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak dan kami lepaskan kamu daripada bebanmu yang memberatkan pundakmu, dan kami lepaskan kamu daripada bebanmu yang memberatkan pundakmu. Apa dia beban yang ditanggung oleh Rasulullah ni? Apa dia beban yang ditanggung oleh Rasulullah? Yang dimaksudkan dengan beban di sini apa? Apa dia yang dimaksudkan dengan beban ini? Beban. Kesalahan masa lampau. Semasa zaman jahiliah di mana Nabi pernah membuat kesilapan terhadap Abdullah Ummi Maktum contohnya. Dia rasa macam dia rasa bersalah, kesalahan kan dia buat. Yang tu kan, bila dia sedang membagi ceramah tu, dia melayan lebih kepada para pembesar dan tidak ambil peduli pada Ummi Maktum tu kan. Betul. Dia rasa Nabi lah, dia rasa satu kesalahan bagi dia lah, dia rasa satu dosa, satu noda, dia rasa satu dosa lah dia lakukan ni. Tapi itu sebagai teguran saja, tidak sampai mengurangkan darjat dia sebagai seorang Nabi. Itu yang dia tu rasa tu sebagai satu yang memberatkan, kekesalan, beban, menyusahkan hati dia. Tapi Allah kata kami lepaskan kamu daripada beban. Kemudian selain daripada itu, selain daripada itu, beban dia apa? Beban dia adalah nak menyampaikan dakwah kepada umat dia, menyampaikan dakwah kepada umat itu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami muliakan sebutan namamu. Kami muliakan sebutan namamu. Maksudnya apa tu? Namanya, nama Nabi disebut daripada Allah. Sebut dengan Nabi nama Allah. Ada sebutan asyhadu an la ilaha illallah mesti diirangi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan Allah. Kita tak kata la ilaha. Kita sebut Muhammad dan Rasulullah. Mana sentiasa disebut itu maksudnya Allah muliakan sebutan nama dia. Disebut-sebut di dalam azan, disebut-sebut dalam iqamah, disebut-sebut dalam tasyahud, setiap khatib disebut dalam salawat. Okey ya, itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini satu firman yang sangat memberi kesan lah kepada kita kalau sekiranya kita menempuh kesulitan, menempuh apa-apa kesulitan. Karena ini yang memberi kekuatan kepada kita. Ini inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inilah yang menjadi ubat kepada orang-orang yang berjuang, orang yang berada dalam keadaan yang sulit. Inilah yang menjadi memberi kekuatan kepada mereka. Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dikuatkan lagi sekali. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan.
Nah, maknanya, maksudnya Rasulullah ni dia memang dalam keadaan mana menghadapi kesusahan tu lebih yang banyak. Tapi sebenarnya Rasulullah ni akan rasa senang nanti dia akan rasa senang, itu selepas saat kesempitan. Pasti akan datang kelapangan. Allah tegaskan lagi hal ini dalam frasa yang kedua. Nah, pasti akan datang kesenangan. Ini juga merupakan berita gembira kepada Nabi kita. Menyukakan hatinya bahawa selepas ini keadaan baginda yang miskin, dalam ayat itu kan tadi, akan bertukar menjadi senang. Kelemahan akan berubah kepada kekuatan dan kemuliaan. Permusuhan dari kaumnya akan berubah kepada sokongan dan kasih sayang. Itu sebagai berita gembira lah yang dimaksudkan dengan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Itulah dia kemudahan yang akan dinikmati oleh Rasulullah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Ayat ini pula apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kita telah selesai urusan-urusan dakwah, urusan ibadat. Kita perlu berdoa dan minta keredaan Allah lah. Kerana akhir-akhirnya memang kita kena minta doa juga. Ya. Fa iza faraghta fansab. Apabila kata kamu telah selesai daripada suatu urusan, maka kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lain. Mana bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu urusan selepas selesai satu urusan. Bersungguh-sungguh ila rabbika farghab. Bersungguh-sungguh untuk menjalankan yang lain. Selesai berdakwah, selesai berjihad, selesai urusan dunia yang berkaitan dengan kita, maka selepas itu kita berusahalah dengan bersungguh-sungguh. Bukan dengan tidak bersungguh, mana dengan bersungguh-sungguh lagi untuk beribadat, untuk berdoa, untuk memohon hajat dan rezeki dari Allah. Kita teruskan niat dan hasrat untuk mencari keredaan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan adalah sangat dituntut agar seorang itu terus-menerus mengerjakan amal soleh. Ayat ini, iza faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita dituntut meneruskan amal soleh, kebajikan. Jadi sebab itu kita kata memanfaatkan masa adalah disuruh oleh syarak. Mana kita manfaatkan masa. Allah amat benci terhadap orang yang membuang masa. Kemudian wa ila rabbika farghab itu maknanya hanya kita berharap kepada Allah. Kita serahkan jiwa raga kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah dengan penuh rasa khusyuk dan takut kepada neraka di samping mengharapkan syurga. Jangan menuntut pahala dan ganjaran kecuali kepada Allah. Justru Allah sahaja sebenarnya yang layak disembah, diharap dan tempat yang wajar seorang bertawakal. Itulah habis ayat Al-Nashrah dan pergi kepada At-Tin. Surah At-Tin. Buah tin. Tin wa zaitun. Nak tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Apakah yang dimaksudkan dengan 4 ayat bukan 4 ayat kan? Wattini wal zaitun 1 ayat, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat ketiga 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat-ayat itu? Saya pusing aja. Tadi dah ada dalam ayat yang saya pusing balik aja. Laras sumpah Ayat juga. sumpah. Laras sumpah juga. Laras sumpah. Dengan tin, zaitun, terdapat di kawasan tempat tinggal Nabi Nuh, iaitu di Bukit Tursina. Dan juga Mekah, negeri Mekah. Mekah. Di sini Yang mana dia tiga sumpah. perkara yang perlu di dalam laras bahasa sumpah. 3 perkara yang perlu ada dalam laras bahasa sumpah. Mana dia? Satu ayat satu Wah. Allah bersumpah demi Tin, demi Zaitun dan juga Bukit Tursina. Dan Mekah. Bandar Mekah yang aman. 3 perkara yang mesti ada dalam laras bahasa sumpah. Apa 3 perkara? Pertama, huruf sumpah lah. Huruf waw. Dan ketiga, mana ada huruf dia? isim. Lepas pada huruf isim berbaris di bawah. Baris bawah. Lepas tu ada jawab sumpah. Mana jawab dia? Jawab dia mana? Jawab dia ayat 4. Laqad kita kuatkan. Kena ada laqad. Sesungguhnya. Mana huruf sumpah adalah waw, wattin, wat zaitun, waw tu. Wa turi sinin, waw. Wa hadzal baladil amin. Tengok. Saya sebut selepas huruf sumpah mesti baris bawah. Wattini, wa zaituni, wa turi turi. Itu yang dimaksudkan baris bawah tu turi. Sini turi sini. Wa hadzal baladi. Al-baladi itu selepas sumpah waw tu al-baladi. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit tur yang ada di Sinai, dan bersumpah dengan negeri Mekah, al-balad al-amin, negeri yang aman. Ini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian adakah di sana dimaksudkan tin wa zaitun tu dimaksud perkara lain? Dimaksudkan perkara lain. Bukan buah tin itu sendiri, bukan buah zaitun itu sendiri, bukan bukit tur itu sendiri. Adakah dimaksudkan benda lain, perkara lain? Simbolik. Dia pakai simbolik saja untuk buah yang baik untuk kesihatan. Dan juga dia adalah yang turun daripada syurga. Ya saudara. Tin zaitun ini maksudnya simbolik dia. Tin zaitun ni banyak tumbuh di mana? Di Baitul Maqdis. Kalau orang biasa pergi Syria atau Jordan, mana ni kiri kanan jalan tu, maka kita akan temui pokok tin dan pokok zaitun. Maknanya simbolik kepada negara itulah, dua itulah apa yang ada di Baitul Maqdis lah. Maqdis
dua negara tu lah, Syria dan Jordan dan Baitul Maqdis, Palestin. Nah, yang dimaksudkan simbolik ini. Dan jawab kepada sumpah ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Ambil ayat summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud itu. Ada dua maksud di situ. Kemudian kami kembalikan dia tu manusia, insan, radadnahu. Duduk dekat nahnu ni. Radadata. Sampai kepada nahnu, radadnahu. Allah kata. Jadi Allah kata khalaqna. Duduk pada nahnu juga. Radadna. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yang serendah-rendah. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran Ustazah. Okay. Maksudnya rendahnya manusia itu adalah apabila manusia itu dihumban ke neraka kerana tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah kejadian manusia masa muda, cantik, yang kuat dan hingga dia menjadi tua. Betul tak? Kami kembalikan dia kepada zaman tua dia. Zaman tua. Sebelah safilin. Rendahlah. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian disebut kecuali orang-orang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Apa yang dimaksudkan dengan pahala yang tidak putus-putus? Ke dia siapa angkat tangan tu? Mana tangan ni jadi banyak kan tangan. Banyak tangan kat cepat. Faizah tangan. Syaiful Nuri. Angkat tangan ya? Jawab dulu. Syaiful Nuri jawab kat tangan. Cepat jawab. Letak. Ustazah, kalau yang salah saya yang tak putus-putus tu, maksudnya di zaman Rasulullah tu ada yang umur yang panjang hingga nyanyok kan. Tapi sebabkan masa mudanya dia buat taat ibadat semua, jadi dikira apa tu, masa nyanyoknya tu dikira pahala masa mudanya, masa dia beramal tu. Dia tak putus-putus pahala dia. Ahsanti. Ayat 6. Okey, dia sebab tangan saya dah ucap tu. Ayat 6. Jawab. Ayat 6. Okey, saya ini cuba ya. Ayat 6 tadi kecuali orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Okey, ada hadis mengatakan bila umur 60 tahun ini yang dikata yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ustazah ada terangkan kalau dulu ayat 6 tu ada hadis mengatakan bila umur 60 tahun, kesukaan kembali kepada Allah dengan amalan-amalan, contohnya zikir-zikir. Dan apabila umur 70 tahun pula, kita jatuh cintalah kepadanya. Seluruh malaikat, maknanya malaikat punya cinta kepada kita. Dan yang apabila umur 80 tahun, kalau ikut, ditulis oleh Allah segala kebaikannya. Itu yang saya dapat masuk Ustazah bagi masa di tafsir surah At-Tin dululah. Apabila umur 90 tahun pula diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian dan menjadi syafaat pula kepada seisi rumah. Itu yang saya dapatlah untuk ayat 6 ni.
Ada hadis-hadis mengatakan. Betul ke Sarah? Betul. Tempat macam mana nak buang tangan tu? Buang tangan. Awak jawablah sampai habis. Tersebut di dalam hadis kan. Jangan. Tak baik dosa tu. Turun tangan. Dia turun tangan, dia turun. Walaupun pahala tidak putus-putus ya. Pahala dia tak putus. Ibadat pada muda lagi. Kan dulu maka masa tuanya pahala dia dapat pahala lagi, tak putus pahala dia. Walaupun dia tak buat masa dia tua ni, maka pahala yang dia buat dulu tidak putus, akan diberi ganjaran oleh Allah. Itu yang dimaksudkan falahum ajrun ghairu mamnun. Mana pahala yang tidak putus-putus. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maknanya sesudah ada keterangan-keterangan itu tu maksudnya apa? Keterangan tadi Allah dah sumpah, Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian, Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah kembalikan dia kepada serendah-rendahnya. Yang mana kita kata ada dua makna di sana. Kalau yang tidak mengikut perintah Allah, derhaka kepada Allah, memanglah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan tafsiran satu lagi, setelah Allah jadikan dia sebaik-baik kejadian, Allah akan kembalikan dia kepada serendah-rendahnya, iaitulah dia akan jadi tua, akan jadi nyanyuk apa semua tu. Illal ladzina amanu wa amilus, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Mana kita kena iman, amal soleh ni sejak kita ditaklifkan, sejak kita umur taklif lagi kita lakukan amal-amal soleh ni, beriman dan amal soleh ni. Maka kalau begitu, kalau kita tua besok, maka kita akan dapat pahala yang tidak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Syarat itulah. Mana dari kecil, dari awal lagi, mana dari muda lagi kita beriman benar-benar dan beramal soleh, maka barulah amalan kita itu tidak putus. Tapi kalau kita masa muda duk hora-hori, mana suka, mana Allah enjoy lah dulu sampai 40 pun enjoy lagi, atau datang apa ni, kata Allah ambil nyawa kita. Adakah ataupun kita dimusibahkan oleh Allah dengan satu musibah, kita accident, kemudian kita selama-lamanya mana tak boleh nak buat ibadah yang sempurna, akan kita akan mendapat tu ajrun ghairu mamnun? Tak adalah, kosong namanya. Itu maksudnya. Kama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Buat apa kamu nak mendustakan? Nak tak percaya kepada kekuasaan Allah, tak percaya kepada segala nikmat yang Allah beri pada kita. Apa sebab tak nak percaya? Selepas Allah jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian, kemudian radadnahu asfala safilin. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan apa? Hari pembalasan. Biddin, mendustakan hari pembalasan. Ini terutama kepada orang-orang kafir. Makalah orang musyrik, mendustakan hari pembalasan. Sudah adanya keterangan-keterangan itu. Sudah adanya keterangan yang tadilah sebut Allah ciptakan manusia ahsani taqwim, radadnahu asfala safilin. Kemudian last Allah kata alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Apa kita jawab? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jawab ya, bala tu ya.
wa ana ala zalika, aku Minasyahid. saksi. Wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Minasyahidin. Satu lagi pesanan Rasulullah tadi di dalam surah Wadduha, apabila kita selesai baca Wadduha, apa patut kita ucap? La ilaha illallah wallahu akbar. Allah wala haula wala quwwata Walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Ataupun Allahu akbar. Dia serba sedikit tentang dua ayat yang sudah kita perhatikan. Ustazah, nak tanya yang pahala tak putus-putus tadi Ustazah. Pahala tak putus-putus tadi tu, kalau sekiranya kita cerita pasal wakaf semua tu pun dapat juga kan? Dia wakaf, sedekah, infak. Dalam semua pahala yang kita buat lah. Semua apa-apa amal soleh yang kita buat. Amal soleh yang termasuk Apa kebajikan lah buat. Okey. InsyaAllah. Okey. Kita masuk akhlak. Ustazah, Okey. Ustazah, yang kita buat masa muda-muda, kita buat kebaikan, kebajikan semua tu kan. Tapi masa tu mungkin ilmu tak banyak mana lagi. Mungkin masa tu yang saya bangkitkan tentang niat tu kan. Tentang niat tu. Ini bagi diri saya lah. Mungkin masa tu saya tak niat. Adakah itu dikira apa orang kata? Pahala lah. Niat memanglah penting kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masa tu saya tahu yang itu baik, yang itu elok kan. Maksudnya jadi kita buat lah. Tapi tak adalah kita niat kita buat ni untuk apa orang kata, untuk sedekah pada sekian-sekian ke ataupun untuk diri saya ke. Tak ada macam niat lah orang kata. Kita buat sebab kita tak tahulah, mungkin lah hati kita niat ni baik, kita buat baik lah. Macam tu lah Ustazah. Niat baik dah kan. Sekarang ni bila saya fikir tentang niat, memang menakutkan kepada Allah untuk nak ni kan. Allah tengok, Allah nak menimbankan kita, termasuk dalam kita niat baik ke apa, itu terpulang kepada Allah. Sebab asas pada agama itu innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu mesti dengan niat kan. Kemungkinan kalau ni masuk di bawah kita tak tahu lah, kita tak tahu. Masuk di bawah apa ni? Rufi'al qalam. Allah angkatkan qalam dia kepada orang yang tak tahu. Orang tak tahu. Maknanya kalau benda baik, mungkinan Allah nak timbang kata benda tu baik, setakat tu je lah. Mana benda tu baik dia buat. Dapat pahala setakat tu. Kalau dia niat lagi baik lah. Lagi bermakna lah perbuatan dia. Perbuatan tu dah baik, dan memanglah dapat pahala dia buat baik. Perlu kepada niat juga. Niat. Terima kasih Ustazah. Ya. Ayat kita, surah kita seterusnya, ada lagi nak bincang? Tak apalah, kita ada lagi seminggu nak berpuasa. Jadi persediaan. Ustazah, kita tak digalakkan berpuasa selepas 15 hari nisfu Sa'ban tu kan? Tak digalakkan sangatlah kan puasa. Tapi kalau orang biasa buat, yang Khamis dia nak buat, dia buat. Kalau dia biasa buat Senin Khamis, dia biasa buat hari putih, semua tu dia boleh teruskan lah kan. Dia boleh teruskan. Kita kan kalau
walaupun jatuhnya hari yang dia berpuasa itu pada hari tasyrik pun dia boleh. Tapi dengan syarat dia tak putuslah membuat ibadah tu kan. Bukanlah kata selang-seli, dia sentiasa membuat kan. Itu ya pertama. Kalau tidak, tidaklah sebab ini adalah sunat kan. Tetapi Ustazah, kita nak ingatkan yang tadi tu, kita nak puasa ni sebab nak puasa ni, niat puasa tu. Niat puasa sebulan dan niat puasa hari-hari. Niat puasa sebulan itu hanya diakhirkan pada hari pertama. Maknanya besok kita nak puasa, malam ni kita dah tarawih kan. Contoh je lah. Jadi malam tu kita niat untuk sebulan. Betul Ustazah? Ustazah semalam Ustazah dia jelaskan tu Kak Mon. Okey, minta Ustazah jelaskan sekali lagi lah. Jelaskan lagi Ustazah. Tak apa, saya jelaskan. Begini ya, pertama-tama saya nak pastikan untuk kita mendapat kesempurnaan di dalam puasa kita lah. Kita naklah sejak kita ni menunggu dengan puasa, menunggu macam menunggu orang yang akan balik daripada luar negara. Kita menunggu Ramadan ni kepada kita. Jadi kalau boleh pada petang hari apa ni kita buat puasa hari Ahad kan? Puasa hari Ahad kan? Ahad kan? Petang hari Sabtu tu sebelum kita Maghrib tu kita dah bersiap sedia lah. Bersiap sedia untuk kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni. Nak sambut Ramadan ni. Sambutlah kata. Sambut Ramadan. Jadi katakan bahawa saya beri pada setengah-setengah ni. Itulah kita membaca apa ni sebelum masuk saja Ramadan. Kita baca iaitu semacam doa jugalah. Daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda apabila baginda melihat anak bulan, baginda akan berdoa. Kita tak melihat, kita ni dihisapkan cara hisap. Kita cara hisap kita punya. Rasulullah ni apabila melihat anak bulan, baginda akan berdoa. Inilah doa dia, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. التوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله jadi akhir tu الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام التوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله توفيق لما تحب وترضى ربنا kat tengah tu tak ada kalau ada siapa yang ada التوفيق لما تحب وترضى itu barulah rabbuna wa rabbuka Allah. Ya Allah yang Maha Besar. Rabbana tu potong ya. Rabbana potong ya. Saya baca sekali. Allahu Akbar. Allahu ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbana kat tengah tu. Rabbuna wa rabbuka Allah. Rabbuna wa rabbuka. Okey. Mana kita bulan ni je masuk je. Maghrib kita baca dah ni. Kemudian teruskan masuk saja bulan Ramadan. Lepas tu teruskan kita baca ni lah. Allahumma sallimni li Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Benda ada tak? Saya dah bagi tak ni? Ada dalam ni. Ada. Jadi baca tu. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku dan ambillah dia daripadaku dengan engkau menerima amalan. Kita nak start dengan yang baiklah. Kemudian
daripada dan lepas kita masuk maghrib dan waktu maghrib masuk semua, itulah start kita boleh niat dah. Kita boleh niat dah. Boleh niat dah. Masa untuk niat puasa ini ialah daripada tiap-tiap hari lah. Maknanya tiap-tiap hari daripada lepas kalau ni lepas kita maghrib tadi ataupun lepas kita buka puasa. Lepas kita buka puasa tiap-tiap hari tu kita boleh niat dah. Start daripada situ sampailah kepada masuk subuh. Okay. Itu masa kita boleh niat. Jangan pula kata kena niat tengah-tengah malam lah. Tak mesti. Mana daripada start daripada maghrib tu, habis dah lah hari yang sebelum tu, mana dah masuk hari tu, kalau ikut Islam dah masuk lah hari Ahad tu. Masuk hari Ahad dah kita niat, boleh niat. Jadi kena ingat juga yang penting, kita kecil-kecil dulu, kita selalu diingatkan oleh bapa kita, niat dah lagi ni. Tapi nampaknya ibu bapa sekarang ni tak suruh dah anak dia niat. Dia pun tak tahu dah, tak ada ilmu tu dah. Sebab 3 syarat kena ada ya. 3 syarat dalam niat puasa ni, niat bulan puasa ni ada 3. Pertama dipanggil tabyid. At-tabyid. Tabyid makna apa? Niat daripada malam. Tabyid. Yang kita sebut mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. At-tabyid mana niat daripada malam. Malam tu maksud tadi tu daripada maghrib tu sampailah masuk subuh. Kalau kita niat selepas tu atau sebelum masuk maghrib dia niat tak pakai, ataupun selepas subuh boleh pakai. Dan niat selepas subuh tak boleh pakai. Maknanya puasa kita tak jadi batal, puasa kita tak boleh. Mesti niat malam. Tapi niat pada waktu malam. Sepanjang malam tu takkan tak boleh ingat kot. Sepanjang malam daripada lepas maghrib sampai lepas tarawih tu baguslah Ustazah. Selepas tarawih tu cantik lah. Sembahyang isyak lepas isyak. Saya ingat lagi, saya mula datang Sungai Ramal. Saya ingat lagi sembahyang tarawih di Masjid Al-Falah. Imam Haji Ghazali. Tiap kali lepas saya tarawih, lepas sembahyang sembahyang witir, dia nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Complete. Itu niat yang komplit. Niat yang mak ayah kita ajak dulu niat tu. Saya bimbang sekarang ni mak ayah tak ingatkan anak dia mungkin kecil lagi ke, ataupun kita kata baru remaja ke apa ke, dia tak ingatkan. Anak tu pun puasa macam adat saja. Puasa macam niat tak lagi, kena ingatkan. Nanti percuma saja puasa, tak ada pahala apa. Batal tak boleh. Ustazah. Mak saya tu memang hari-hari duk peringat tentang niat tu. Dia cari. Kalau dia nak tahu pun dia main ingat. Niat kan belum? Dia bagi dia ingat, dia peringat lagi. Kan? Dia pasal apa? Kalau kita niat, dia kata apa? Niat kamu tu Allah pegang. Kamu tak akan rasa lapar, kamu tak akan rasa dahaga, cuma kamu rasa letih sedikit. Tapi kalau hang lapar, anak-anak hang tak niat ni, dia kata. Dia cakap lagu tu. Betul. Memang betul. Itu makna tabyid ya, makna tabyid. Kedua, iaitulah ta'yin tu makna menentukan. Kita tentukan. Sebab kita kalau niat puasa ada puasa sunat, ada puasa nazar, ada puasa qada. Kita nak tentukan yang kita puasa ni besok ni
nawaitu sauma ghadin tu, aku niat puasa besok. Besok ghadin tu ada tu. Kepada menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Taala kan. Ghadin. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Kita tentukan, ta'yin, tentukan. Bukan kita puasa nazar, bukan kita puasa sunat, bukan kita puasa kafarah. Ada puasa kafarah lah. Puasa kafarah. Banyak kafarah. Jadi kita nak tentukan. Itu makna ta'yin, menentukan. Menentukan. Okey. Kena tentukan. Lafaz niat tidak penting. Sunat saja lafaz niat tu lah, nawaitu sunat. Nak kena hafal payahlah. Untuk nak mengukuhkan saja kita punya apa niat tu. Itu ta'yin, ta'yin namanya. Ketiga, tikrar. Tikrar tu makna apa? Mana ulang-ulang. Mana dia tak boleh kata saya puasa 1 bulan Ramadan. Lepas itu malam-malam lain, hari-hari lain senyap ya. Tak ya, aku niat dah sekali cukup lah. Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kena ada tikrar. Kena berulang-ulang niat. Sebulan bulan Ramadan kita tiap-tiap malam kita nawaitu sauma ghadin. Niat esok puasa esok menunaikan fardu Ramadan. Puasa esok menunaikan fardu Ramadan. Aku niat nak puasa esok menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Taala. Itu kena tikrar, itu maksud tikrar. Kalau kita niat sebulan bulan Ramadan, dia boleh sehari itu aja, laku. Yang lain tak boleh. Kalau kata, saya lupa lah saya nak pakai, tak boleh. Tak boleh. Nak pakai tu niat sebulan tu tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena tikrar. Dia ada 3 syarat tu. Maknanya tabyin, ta'yin, tikrar. Tabyin, ta'yin, tikrar. Ada tu. Jadi kita kalau boleh kita beri fahamlah kepada anak-anak muda kita kepada cucu kita, mana kena niat daripada malam. Kalau tak niat maknanya sia-sia saja puasa kita. Allah tak ambil, Allah tak pakai puasa kita tu. Nak kena betul-betul jaga ya. InsyaAllah. Bukanlah setakat nak apa ni, menahan makan minum sahaja. Maknanya difahamkan kepada mereka. Difahamkan kepada mereka. Nak kena pakai pun pakailah pakaian yang menutup aurat. Memanglah kena tutup aurat. Tapi ada yang tak tutup aurat dia puasa. Pakailah sopan sikit supaya nak jaga puasa online. Nak jaga puasa. Betul. Kerana kita orang lain pula yang itu ya salah. Betul. Di dalam pesan saya, samping kita janganlah lupa ibadat-ibadat kita. Yang saya selalu sebut setiap bulan puasa saya sebut naklah kita lakukan yang apa ni? Puasa ni apa sebut selalu saya kata luar biasa. Alah pos pula pos ni saya biasa aja tak mau. Luar biasa sikitlah. Ni tiap-tiap tahun biasa aja. Mesti luar biasa. Luar biasalah dengan ibadah kita. Comel je Datuk Fauzi. Biasa dengan ibadah kita, baca Quran kita, semualah kita buat sedekah kita, semua luar biasa. Saya InsyaAllah lah kita sama-sama, saya pun berpesan kepada diri saya, marilah kita semua apa ni, satu kita boleh anggaplah puasa ni kita anggapkan sajalah puasa ni puasa akhir bagi kita, supaya kita bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ibadah puasa. Kalau kita anggap itu kan, akhir aku puasa akhir aku bagi aku, itulah kita nak buat yang bersungguh-sungguh ya. Okey, itulah saja. InsyaAllah penghabisan kan kita minggu ni semua? Penghabisan Dana? Kira penghabisan minggu ni bukanlah apa, kita berhenti, ditangguhkan sementara.
Kerana Jumaat bulan depan Kak Mut. Eh? Jumaat depan. Kita- Jumaat depan ada lagi kan? Ada lagi satu. satu hari. Ha? Hari sekali. Ha. Ha? Tak cuti dah. Nah, Tak cuti. tapi tak nak ke buat face to face? Masih takut? Kita cubalah. InsyaAllah, yakin. Boleh ke, Fat? Siapa yang nak lah kot? Siapa yang nak? Tak. Siapa yang nak lah kot? Tapi Ustazah tak pergi Darul Insyirak kan? Saya tak pergilah. Darul Insyirak Ha? tak cuti kan? Kalau Ustazah tak pergi Darul Insyirak, Hari Jumaat Ustazah pergi Darul Insyirak kan? Jumaat. Jumaat, setiap Jumaat. Macam hari ni. tapi kalau kesilapan mungkin bonda-bonda nak balik kan? Ujung Tak ada bulan. bonda-bonda tak balik. Ha? Oh, tak balik. Sambut puasa. Asalnya bonda-bonda tak balik sebab nak mula puasa kan. Kita terawih kan. Benda balik petang. Kalau nak buat boleh ada lagi. Lepas seronok nak puasa dekat sini. Lepas seronok nak puasa kat sini. Sama dapat dapat beriftar bersama-sama. Sahur bersama-sama. Terawih bersama-sama. Itu. Ya. Kau tak apa kita ada berpulang lagi saya. Terpulang nak buat mana face to face ke apa benda ke. Kalau Ustazah dari sini dari tak ada Tak apalah. Ustazah hari sini ni kita bincang lah kalau Jumaat bonda-bonda nak ada. Kan? Ya. Hari ini jangan tunggu hari Jumaat. Kak Mon nak hari ini juga Darul Insyirak, make sure bonda-bonda nak Ustazah pergi ke Darul Insyirak. Dia orang tak balik kampung. Okey, buat dekat Darul Insyirak kita online. Tak ada masalah. Tapi jika bonda-bonda tak ada nak kita Ustazah nak buat kat surau, kita buat kat surau. Bonda-bonda tetap boleh online. Mana nak kelas ke tak hari Jumaat nanti? Sebab kita akan start tadarus hari Isnin. Hari Isnin akan start tadarus. Ada satu kelas biasa, satu lagi kelas tadarus lah. Sama ada pagi ataupun petang. Tapi untuk kelas Ustazah hari Jumaat tu, sebabnya Hikmah ada bagi tahu saya hari ni last kan untuk kelas mengajar. So tanya bonda jugalah, bonda nak kelas ataupun nak tadarus. Tak apalah, yang mana ada lah, yang di sini je. Hari Jumaat. Raudah ada tak? Bonda-bonda Raudah Ramadan ada tak? Macam mana? Macam mana? Yang bonda-bonda yang duduk dalam sebulan Ramadan. Oh, retreat Ramadan. Retreat Ramadan baru 2 orang. Baru 2 orang yang kita ada lah. Untuk retreat Ramadan, kita baru ada 2 orang yang candidate lah yang akan masuk. Tapi dia akan masuk 3 hari bulan nanti. 3 hari bulan nanti lah akan masuk. Dah puasa. Jadi hari Senin baru kita mula tadarus. Hari Isnin kita akan start tadarus dah lah. Tapi bonda-bonda tu akan masuk 3 hari bulan nanti. Yang mana retreat macam biasalah pagi kan? Betul. Ada yang pagi, ada yang petang. Nanti saya bagi ke Datin juga sebab ada ustaz yang tak boleh tadarus, tak boleh mengajar petang. So untuk kelas ustazah, saya rasa better ustazah buat ke Al-Um lah. Risaunya bonda-bonda sini dia memang pagi-pagi kalau tak ada kelas, dia orang balik terus rumah anak-anak kan. So risau tak ada sambutan daripada bonda-bonda kat DI lah. So kalau hari Jumaat tu ustazah buat kat sana, kita orang buka kat sini. Mana hari Jumaat depan dekat Surah Al-Um lah. So fizikal lah. Cik Mun akan buat fizikal Face to face dekat Surah Al-Um. Okey. 28 pagi Jumaat. Tak boleh lah Jumaat, tak boleh sebab Al-Um tak boleh sebab ada solat Jumaat. Solat Jumaat lah. Orang nak siap.
Online lah, Kak online. Mon, nanti sekejap Kak Mon, cuba tanya kat ini, kat dekat apa ni, sebab dewan kat bawah tu tak pernah pakai. Sebab sekarang kat atas saja penuh. Sebab bawah tu kosong dah. Orang tak ramai semenjak ada booster ni. Cuba Kak Mon tanya. Sebab hari tu dah 2-3 minggu ni memang bawah kosong. Semenjak booster, jadi kita cuba memang bawah tu kosong. Yang saya tahu lah, cuba tanya balik. Tak tahu dah minggu ni, saya tak tahu 2 minggu lepas. Okey, malam ni saya mesyuarat, saya akan tanya kalau surah Dewan tak dipergunakan, kita akan mula seperti biasa kalau boleh seawal pukul 9 pagi hingga pukul 10.30 lah. Okey? Dalam 11 kita beredar. Okey? Boleh pergi Boleh. kelas. Saya akan pergi insya-Allah, dengan izinnya insya-Allah besok saya tentu. Malam ni kalau saya dapat terus saya akan masukkan dalam bilik usaha kita. Okey? Balik. Okey. Okey. Ya. Okey. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari Khamis petang punya program macam mana Ustazah? Mana? Khamis petang. Ya. Hari Khamis petang.